Kek TV KPM. Kita nak berubah. Okey? Nak berubah cikgu ya? Ya, nak berubah. Silakan. Okey, kita pergi kepada evolusi perabot. Okey, semuanya kita nak berevolusi, iaitu evolusi perubahan. Okey, fasa perubahan. Okey. Evolusi industri perabot dia bermula daripada fasa perabot awal, daripada awal dulu. Okey, zaman purba lagi kan kita dah ada perabot. Ya, betul. Zaman purba. Lepas tu kita pergi kepada perabot tradisi. Okey, perabot tradisi kalau kita tengok jenis-jenis perabot tradisi yang berukir-ukir kan dulu, bunga kerawang dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa perabot moden. Okey. Kita dah berubah sikit selepas perang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada fasa perabot contemporary. Okey. Okey, kita pergi dulu fasa perabot awal. Apa itu fasa perabot awal? Okey. Okey, murid-murid. Dalam perabot awal, perabot dihasilkan daripada bahan semula jadi. Okey. Contohnya batu. Okey, lepas tu apa yang kita ingat tak? Kita belajar dalam mata pelajaran sejarah, okey, di sekolah. Okey, di Lembah Bujang kan kita jumpa batu, pasu, itu antara perabot-perabot lah. Okey, struktur binaan yang ringkas dan mudah. Nampak ringkas je. Betul. Ada satu batu, ada lagi satu batu kita letak, dia jadi macam kerusi. Nah, ini kayu, ini akar kayu dan juga dia punya batang kayu tu dipotong dan jadikan tempat duduk dan juga kerusi. Ringkas sahaja, tak ada reka bentuk apa-apa pun. Perabot sememangnya diperlukan untuk memberi keselesaan. Pada masa tersebut, perabot hanya untuk keselesaan sahaja. Dia mempunyai fungsi satu je, tempat duduk, selesa. Okey, dia tak ada apa-apa fungsi yang lain. Fasa perabot tradisi, maksudnya kita berubah daripada fasa perabot tradisi, kita pergi kepada perabot yang dihasilkan ada permintaan. Maksudnya dulu masa awal kita buat untuk kita sahaja. Sekarang kita buat untuk dipasarkan pula untuk orang lain. Macam orang datang rumah kita, cantiknya. Nak jugalah perabot macam ni. Dia berkembang sikit. Okay, reka bentuk perabot bergantung kepada sosio-budaya sesuatu masyarakat setempat. Okay. Kalau masyarakat Cina, perabot dia mesti berkotak, tinggi, warna merah. Okay. Kalau perabot Melayu, dia lebih kepada ada tempat letak tangan. Okay. Okay. Melambangkan status seseorang dalam masyarakat. Kalau raja, macam mana perabot dia? Mesti gah. Ya. Menggunakan bahan seperti kayu padu, tembaga dan juga batu. Okey? Dia gabungkan bahan-bahan yang ada di sekitar dia. Seterusnya pembinaannya hanya menggunakan tangan sahaja. Dia tak ada mesin masa ni. Kita pernah tengok rumah yang tidak ada sebatang paku pun. Ni masa perabot tradisi lah. Perabot dulu tak ada paku pun. Kita pakai tanggam. Untuk sambungkan belakang dengan depan, kita pakai tanggam. Kamu belajar nanti. Kamu akan belajar semua murid-murid nanti. Okay? Kita pergi kepada contoh-contoh. Macam tadi. Nampak tak? Saya bagi satu contoh perabot Mesir. Betul. Kalau perabot Mesir ni, dia mesti ada macam ni. Dia nak ada macam Cleopatra, dia ada gambar ukir-ukir. Nampak budaya di sana cikgu ya? Nampak budaya kat sana, nampak gah. Betul. Macam tu kan. Kalau macam ni, orang-orang bangsawan suka guna. Okey, orang-orang bangsawan. Kalau macam ni, untuk orang dia punya kebanyakan, biasa dia letak dekat kemah-kemah kan. Kalau macam ni, mestilah dekat istana. Betul. Okey. Kita pergi kepada fasa perabot moden. Okey, perabot moden ni bermula selepas Perang Dunia Kedua, iaitu berlakunya revolusi industri. Okey, bila dah berlaku revolusi kat sini, bahan penghasilan perabot ni dia macam-macam. Okey, dia sangat berbeza daripada perabot tradisi sebab manusia dah pandai mengolah bahan. Okey, semasa ini pelbagai bahan telah dicipta mengikut kehendak pasaran. Masa inilah
lahirnya papan lapis, lahirnya medium density fiber board, lahirnya cement board. Okey? Macam-macam cikgu Macam-macam lahir masa ni. Okey, dan juga penghasilan dia secara pukal dan tidak yang telah dijalankan semasa fasa ni. Okey, dia ada kilang sebab tadi cikgu dah bagi tahu ada revolusi industri. Maksudnya dia dah cipta mesin untuk menghasilkan perabot. Sebab dia nak hasilkan perabot dalam banyak, so dia kena bina kilang lah. Ya. Barulah perabot tu boleh dihasilkan secara banyak. Dan kita pergi kepada contoh-contoh perabot moden. Okey, tadi cikgu cakap lahirnya pelbagai jenis bahan kan. Kalau kita tengok kat sini. Kat sini ada besi. Betul. Kat sini ada PVC. Okey, gabungan PVC. Kat sini ada kaca. Kat sini apa dia kita panggil? Kalau siapa pandai. Siapa tahu? Siapa tahu? Di kaki meja cikgu Di kaki meja. Kita pakai apa? Ceteka. Ceteka. Siapa tahu kaki meja tu diperbuat dari apa? Okay, mungkin cikgu boleh tunjuk sekali lagi. Di mana? Ni akrilik. Di situ. Yang macam kaca tak, plastik pun tak. Kita campur. Kan? Buat cikgu kita campur. Okey, ni kita masukkan spine. Okey, bila perabot moden ni dia berubah sedikitlah. Seterusnya kita pergi kepada fasa perabot contemporary. Benda ni yang menjadi trend sekarang. Okey, ia merupakan perabot masa kini. Kalau kamu tengok sekarang ni, rumah pun kalau kamu rajin murid-murid search dekat Google, dekat internet dan sebagainya, kamu akan nampak desain-desain perabot sekarang mempunyai pelbagai guna, multi-purpose. Dan pelbagai bentuk cikgu. Pelbagai bentuk. Macam-macam. Sebab ruang semakin sempit, maka kita tak boleh guna perabot yang besar, bulky kan, dia akan makan ruang. Betul. So kita kena guna perabot yang macam ni. Okey. Pembinaan perabot ni dihasilkan seiring dengan trend masa itulah. Pada masa sekarang. Okey, macam di Malaysia sekarang. Trend di Malaysia sekarang, murid-murid ataupun masyarakat setempat lebih kepada dulu kita lebih kepada English. Ya, betul. Betul tak? English style. Sekarang kita lebih kepada Korean. Kan? Tu tengok rambut kita tu. Kan? Semuanya kita nak menghala ke sana kan. Betul. So macam itulah dia akan berubah dan rekaan perabot ini melibatkan aspek. Sekarang ni, ini yang sekarang ditekankan oleh kerajaan. Teknologi hijau. Yes. Perabot yang dihasilkan mestilah melibatkan aspek teknologi hijau di mana ia tidak akan merosakkan alam sekitar. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan mengimbangi alam sekitar. Okey, dia imbang alam sekitar kita dan sebagainya lah. Kita tak rosakkan, okey? Sebab kita untuk generasi yang akan datang. Betul. Seterusnya, saya nak bagi contoh soalan bahagian A. Di mana contoh bahagian soalan A, di mana awak kena menyalin semula. Ini dalam bahagian A ada beberapa reka bentuk soalan. Tadi betul salah. Lepas tu ini contoh yang kedua, kamu kena salin semula di mana jawapan diberikan. Okey, siapa yang rasa kat sini nak menjawab soalan ni? Okey, sila angkat tangan. Siapa tu? Siapa tu? Yusof. Okey, silakan Yusof. Okey? Ciri-ciri perabot. Dia berikan kat kita sini ciri-ciri perabot. Okey. So dekat sini dia nak soalan dia, pilih dan tuliskan ciri-ciri yang betul bagi perabot tradisi pada ruang jawapan. Okey. Sekarang ni awak cuba cari jawapan yang salah dulu. Yang salah. Bermula pada awal Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tu perabot apa? So, perabot
Perabot Moden. Yes. Ni dah memang salah. So kita pangkah yang ni. Okey, apa lagi yang salah kat sini? Reka bentuk perabot bergantung kepada sosio budaya masyarakat suatu tempat. Ya ke? Kalau perabot tradisi ikut budaya kan? Ingat balik. Betul saya rasa kan? Ingat balik ikut budaya kan? Dan dia tidak mempunyai ciri-ciri kesederhanaan ni. Ciri-ciri kesederhanaan ni tak ada dekat perabot tradisi. So yang ni salah. So jawapan yang betul apa? Melambangkan status seorang dalam masyarakat. Yes. Okey, kita pergi kepada jawapan. Yang pertama, Yang pertama, reka bentuk perabot bergantung kepada sosio budaya masyarakat suatu tempat. okey, yang kedua, Yang kedua, susun balik daripada melambangkan- soalan tadi. melambangkan status seseorang dalam masyarakat. Okey, yang ketiga, Bahan asas pembinaan menggunakan kayu padu, batu dan tembaga. yes, lagi? Pembinaan perabot menggunakan alatan tangan. Yes, betul. Okey, alhamdulillah saya awak apa yang awak belajar awak ingat sebab bahagian A hanya ingat dan faham. Ya. So, awak salin semula apa yang awak diberikan dan pilihlah jawapan yang pangkah jawapan yang salah, tulis jawapan yang betul. Tetapi kalau kamu tulis jawapan yang salah, kamu masih mendapat markah bagi jawapan yang betul. Katakan tadi dia bagi perabot sosio budaya kan, dia kata salah, dia tak ambil jawapan ni. Contohnya dia tak ambil jawapan ni. Ya. Jawapan lain ada yang betul, dia akan tetap dapat Tak markah. betul cikgu ya. Okey. Didik TV KPM